بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini, walaupun buat pertama kali keberadaan saya di masjid ini, alhamdulillah, mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam ini, berjemaahnya kita pada malam ini, adanya rahmah dan sisi keberkatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, terlebih dahulu saya mengambil peluang untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli jawatan kuasa di masjid ini yang sudi untuk menjemput saya menyampaikan ceramah perdana pada malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan tali persaudaraan silaturrahim akan terus kukuh dan mantap di antara kita semua, insya-Allah. Pada malam ini insya-Allah saya akan berkongsi dengan tuan-tuan muqaddimah surah yang ke-20 di dalam Al-Quran, yaitu merujuk surah Taha. Surah yang ke-20 dalam Quran yaitu surah Taha. Baik, apabila kita meneliti setiap surah-surah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran, menjadi kewajipan bagi kita lebih-lebih lagi sebagai umat Islam, selaku penuntut ilmu, salah satu cara ataupun beradab kita dengan Al-Quran, terutama apabila kita nak memahami, mengenali dan meneliti satu-satu surah. Sebagai contoh, malam ni kita nak tadabbur awal surah Taha. Jadi cara paling awal untuk kita beradab ialah mengenali latar belakang atau pengenalan satu-satu surah, supaya capaian yang kita dapat dari sudut kefahaman, dari sudut pengertian, dari sudut isi kandungan, lebih-lebih lagi iktibar dan pengajaran yang kita nak ambil itu, supaya kita dapat secara sungguh-sungguh, supaya kita dapat secara mendalam. Maka antara lain perkara yang perlu kita buat ialah memahami latar belakang satu-satu surah. Sebagai contoh, surah Taha adalah surah yang ke-20 dalam Al-Quran, dan surah ini mengandungi 135 ayat, dan surah ini juga adalah surah Makkiyah. Mengikut pandangan majoriti ulama-ulama besar, Taha adalah surah Makkiyah.
Walaupun demikian, ada juga pandangan dan riwayat-riwayat, ada beberapa ayat termasuk di dalamnya adalah ayat-ayat madaniyah. Yang dimaksudkan ialah merujuk ayat 120 dan ayat 121 adalah madaniyah. Yang lain secara umum, secara keseluruhan adalah makkiyah. Baik, surah ini diturunkan kepada Rasulullah, saya kira pada lewat pertengahan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah, lebih kurang antara tahun yang ke-6 kenabian Nabi Muhammad ataupun kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita meneliti surah Taha, surah ini diturunkan selepas surah Maryam. Dan kalau ikut tertib susunan Al-Quran sekalipun, memang dalam Al-Quran selepas surah Maryam, surah Taha. Kebetulan. Sebab kadang-kadang tertib penurunan asal Al-Quran dia tidak sama dengan tertib susunan surah-surah dalam Quran. Bukan kata kalau kita tengok tertib-tertib susunan surah dalam Quran sebagai contoh, maksudnya kita tengok kepada surah Al-Baqarah. Bukan kata Al-Baqarah ni diturunkan selepas surah Al-Fatihah. Bila kita tengok surah Al-Imran, bukanlah Ali Imran ni diturunkan selepas surah Al-Baqarah. Yang tuan-tuan lihat tu adalah tertib susunan surah-surah di dalam mushaf yang terkumpul. Tetapi surah-surah tersebut yang diturunkan asal kepada Nabi Muhammad bukanlah mengikut tertib dan susunan demikian. Cuma yang saya nak bagi tahu tadi, kebetulan dalam tertib susunan surah-surah Al-Quran ni, surah Maryam, surah yang ke-19, datang surah Taha, surah yang ke-20. Hak asal turun pun memang surah Taha diturunkan selepas surah Maryam. Faham maksud saya? Atau pening? Pening ke faham ni? Sebab tujuan kita datang ni nak bagi faham, bukan nak bagi pening. Faham ke tak ni? Faham, alhamdulillah. Baik. Surah Taha ni diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Begitu juga dengan surah Maryam diturunkan kepada Rasulullah di bumi Mekah. Surah Maryam diturunkan sejurus selepas ataupun sebelum para sahabat Rasulullah ni, beberapa orang daripada kalangan sahabat diminta oleh Rasulullah supaya berhijrah mencari perlindungan sementara di bumi Abyssinia, di mana? Di bumi Habsyah. Dalam sejarah maklum bagi kita telah berlaku 2 kali penghijrahan oleh para sahabat. Pertama, hijrah ke Habsyah kali pertama, yang kedua hijrah ke Habsyah kali yang kedua. Sebelum hijrah tu berlaku telah turun surah Maryam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat kepada cara penurunan surah tersebut, ada hikmah di sebaliknya. Bila mana ketika rombongan tersebut yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib dipertanyakan oleh Maharaja Habsyah pada masa itu, siapa? An-Najashi, tentang Isa ibnu Maryam. Jadi ada signifikan, ada hikmah, yang mana Ja'far bin Abi Talib membacakan ayat pada awal-awal surah Maryam untuk mengisahkan tentang Isa ibnu Maryam kepada Maharaja Habsyah, iaitu An-Najashi. Bayangkan kalau surah itu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum itu, agak-agaklah apa jawapan yang bakal dikemukakan dan dikeluarkan oleh Ja'far bin Abi Talib apabila dipertanyakan persoalan demikian kepada beliau untuk dijawab di hadapan An-Najashi. Baik, selepas itu barulah diturunkan surah Taha ini.
Dan surah Taha ini diturunkan adalah kemuncak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bersemuka. Sebab dalam dakwah Nabi ini dia ada dua fasa. Pertama disebut sebagai fasa sir, fasa rahsia. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi, hanya kepada kaum kerabat, sahabat-sahabat, ahli keluarga yang dekat-dekat sahaja. Berlalu dan berlangsung selama hampir 3 tahun. Selepas tu barulah Allah memerintahkan Rasulullah supaya mendakwahkan agama ni, dakwahkan Islam ni secara jahar, secara nyata, secara terang-terangan, bukan lagi sembunyi-sembunyi ataupun berselindung. Jadi kemuncak daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah turunnya surah Taha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutan, tentu tuan-tuan dapat memahami situasi, suasana, condition dan keadaan bila agama ini didakwahkan secara terang-terangan oleh Rasulullah. Pasti akan berlaku sesuatu yang berbeza dalam kehidupan Rasulullah sebelum dan selepasnya. Umum kita mengetahui masyarakat Arab Quraisy ni, mereka mengenali Nabi Muhammad sebagai seorang individu, seorang personal yang begitu jujur, yang begitu amanah, tidak pernah keluar sepatah perkataan pun daripada mulut dan bibirnya melainkan hanya perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang betul, jauh sekali daripada penipuan, pendustaan dan pembohongan. Lantas gelaran yang dinobatkan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa itu apa? Al-Amin, manusia paling amanah, manusia paling dipercayai di sisi mereka. Jadi bila Islam ini didakwahkan secara terbuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia amat-amat berlawanan dengan kepercayaan penduduk di Mekah pada masa itu secara umum, berlawanan dengan pemahaman penduduk di Mekah secara umum, berlawanan dengan amalan penduduk di Mekah secara umum, berlawanan dengan konteks peribadatan penduduk di Mekah secara umum. Lantas bila ini berlaku, maka tentangan yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah di sisi mereka Rasulullah sedang melawan arus. Rasulullah sedang melawan bentuk kepercayaan, bentuk akidah yang telah mereka lama diambil daripada nenek moyang sebelum ini. Satu benar-benar yang berlawanan sekali dengan apa yang mereka percaya dan imani sebelum itu. Jadi dari sini Rasulullah dan para sahabat-sahabat baginda yang menerima Islam, yang menerima dakwah ini mula diganggu dan dikacau oleh pembesar-pembesar dan pemuka-pemuka Quraisy. Ada di kalangan sahabat yang dimaki, ada di kalangan sahabat yang disiksa, ada kalangan sahabat yang sampai peringkat mereka ini dibunuh. Ini jelas berlaku dalam sejarah. Bahkan kepada batang tubuh personaliti Rasulullah sendiri tak pernah berkurangan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tomahan-tomahan, cacian-cacian, makian-makian, pelbagai gelaran dan labelan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah pembawaan dakwah yang dibawa oleh Nabi telah 100% berganjak 360 darjah daripada Muhammad yang mereka muliakan, Muhammad yang mereka sanjung, Muhammad yang mereka kenal sebelum ini. Jadi inilah dakwah yang Rasulullah nak bawa. Inilah dakwah yang Rasulullah nak sampaikan pada kita sampai hari ini. Nampak senang ke tuan-tuan? Dakwah ini terlalu sukar.
dakwah ini terlalu susah, banyaknya pengorbanan-pengorbanan, penderitaan-penderitaan, penyiksaan, ranjau-ranjau yang terpaksa dilalui oleh Rasulullah, terpaksa dilalui oleh para sahabat untuk terus kekal menjamin legasi dan warisan agama ni terus sampai kepada setiap umat sampailah ke hari kiamat. Ini kita kena letak dan pasang sungguh-sungguh dalam dada kita, dalam hati, jiwa dan perasaan susahnya, sukarnya untuk Rasulullah dan para sahabat menyampaikan dakwah ini kepada kita semua. Jadi pegang baik-baiklah agama ini, pegang baik-baiklah ajaran ini sampai ke akhir hayat kita semua, insya-Allah. Dan tuan-tuan juga harus memahami bahawa surah At-Taha ini adalah kesinambungan daripada surah sebelumnya, iaitu surah Maryam. Kesinambungan sebelumnya. Sebab dalam ilmu munasabatus surah, hubung kait, konteks satu surah dengan surah yang lain. Sebagai contoh, di akhir ayat surah Maryam. Surah Maryam ni ada 98 ayat saja tuan-tuan. 98. Cuba tengok ayat 97, cuba tengok ayat 98. Ayat 97 Allah berbicara mengenai Al-Quran. Dan pada awal surah Taha Allah sekali lagi mengulangi pembicaraan tentang Al-Quran. Ayat 98 surah Maryam Allah berbicara mengenai kaum-kaum terdahulu yang Allah telah binasakan, yang Allah telah musnahkan akibat mereka menentang Allah, akibat mereka menentang Rasulnya, tetap degil dan keras dengan kekufuran mereka. Baik, kita tengok ayat 97 surah Maryam. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. فَإِنَّمَا, dan sesungguhnya, yassarnahu, kami memudahkan. Memudahkan apa ni? Memudahkan konteks penurunan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, bilisanik, dengan perantaraan bahasa yang digunakan olehmu sendiri, yaitu Al-Quran yang kami turunkan ini kepadamu wahai Muhammad menggunakan bahasa ibundamu, bahasa pertuturanmu, bahasa percakapanmu untuk kamu berbicara dan berkomunikasi, yaitu bahasa Arab. Litubashshira bihil muttaqin, dan manhajnya ialah supaya kamu menyampaikan dengannya, yakni dengan perantaraan Al-Quran itu kamu menyampaikan berita-berita gembira kepada golongan yang bertakwa. Wa tunzira bihi qauman ludda, dan kamu menjadikan Al-Quran ini juga dalam bentuk yang berbeza, iaitu sebagai peringatan dan amaran. Qauman, kepada kaum yang bersifat ludda, degil dan keras dengan kekafiran mereka. Itu makna ludda. Jadi manhaj yang Allah minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa, Quran ni diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan Allah memudahkan hal tersebut dengan menjadikan bahasa Al-Quran ini ialah berbahasa Arab, bahasa percakapan, bahasa pertuturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manhaj Al-Quran yang nak dibawa ialah nak menceritakan berita-berita gembira kepada orang yang bertakwa, dan nak memberikan peringatan dan ancaman kepada kaum-kaum yang bersifat degil dan keras dengan kekafiran mereka. Ni ayat 97, ayat yang terakhir
menceritakan tentang Al-Quran, hubungan dan munasabah dia dengan awal surah Taha ialah Allah nak menceritakan juga tentang Al-Quran. Ayat yang keseterusnya, ayat 98. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Dan berapa banyakkah kaum-kaum dahulu yang telah kufur dan kafir kepada Allah, yang telah kami hancurkan, yang telah kami musnahkan. Dan dalam keadaan engkau tidak menyedari ataupun mengetahui pun daripada kalangan mereka dan tidak mendengar daripada mereka walaupun suara yang sayup-sayup. Rikza ni kalau kita letak pada binatang, dia macam bunyi buzzing. Buzzing pada lebah tu, sayup-sayup yang halus. Allah nak bagi tahu di sini kepada Nabi Muhammad bahawa sebelum Allah mendatangkan Nabi Muhammad, mengutuskan beliau jadi Nabi, mengutuskan beliau jadi Rasul, Allah nak bagi tahu kehidupan sebelum kamu, sebelum zaman Nabi Muhammad, dah berapa banyak adanya kaum-kaum tertentu dan khusus, yang mana pada kaum-kaum terdahulu juga telah kami utuskan. Utusan kami sama seperti kami utuskan kamu kepada kaummu pada hari ini. Adanya nabi-nabi, adanya rasul-rasul. Dan Rasul serta Nabi ini masing-masing mereka telah mendakwahkan Islam ini kepada kaum masing-masing, bani masing-masing, penduduk masing-masing. Dan sama seperti yang kamu hadapi, sebahagian daripada mereka ada yang beriman dan menjadi pendukung kepada Nabi dan Rasul tersebut, dan sebahagian besar yang lain menjadi penentang kepada Nabi dan Rasul tersebut. Yang Allah nak tekankan ialah dah berapa banyak kaum-kaum yang ingkar, kaum-kaum yang kufur sebelum ini, Allah dah musnahkan mereka. Allah dah hancurkan mereka bersama dengan keegoan dan kesombongan mereka, semata-mata kerana mereka itu degil, keras hati, keras kepala untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul tersebut. Dan juga kamu tidak menyedari pun tentang mereka sebelum ini. Nak habaknya kamu tak pernah tahu pun tentang sejarah mereka sebelum ini. Yang jadi kamu tahu tu sebab kami yang memberitakannya kepada kamu. Kalau kami tak habak kepada kamu dengan cara turunnya wahyu, cerita tentang umat Nabi Nuh, kami cerita pada kamu umat Nabi Hud, kami cerita pada kamu umat Nabi Saleh, kami cerita pada kamu umat Nabi dan Rasul yang lain, serta umat-umat yang sejarahnya direkodkan dalam Al-Quran, kamu tidak akan pernah mengetahui sama sekali tentang keberadaan mereka sebelum ni. Yang jadi kamu tahu tu sebab apa? Kami turunkan wahyu bagi tahu cerita dan kisah mereka pada kamu. Kalau kami tak cerita, kamu tak tahu pun pasal mereka. Tu Allah nak habaq secara umum. Tapi dalam surah Taha, Allah nak cerita tentang satu manusia yang begitu keras, yang begitu degil, yang hidup pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, iaitu penguasa dan pemerintah Mesir pada waktu itu, Fir'aun. Daripada hak umum tadi, Allah nak khususkan kisah Nabi Musa dalam surah Taha. Bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, bagaimana berbicara dan berkomunikasi dengan Fir'aun, bagaimana nak mengatur hubungan dengan Fir'aun, bagaimana nak menghadapi penentangan-penentangan daripada Fir'aun. Allah cerita khusus dalam surah Taha. Baik, itulah kesinambungan daripada surah Maryam dengan surah Taha. Baik, surah Taha ini pastinya diturunkan sebelum Islamnya Sayyidina Umar. Sebab Umar Islam, Umar bin Al-Khattab itu Islam kerana membaca ayat-ayat awal daripada surah inilah.
ayat-ayat awal daripada surah Taha lah yang telah membuka pintu hati keimanan Sayyidina Umar bin Al-Khattab untuk menerima dan memeluk Islam. Jadi secara logik, secara rasional, surah ni kena turun dulu sebelum Islamnya Umar. Baik, dalam kitab-kitab banyak direkodkan kisah Islamnya Umar. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hadis, Imam Daruqutni di dalam sunannya, riwayat daripada Anas bin Malik, ada riwayat itu. Begitu juga dengan Imam Ibnu Ishaq, sejarawan terkenal, panjang lebar lagi riwayatnya. Jadi secara umumnya kisah Islamnya Umar ini begitu terkenal dalam sejarah, kerana sebelum Islamnya Umar ni, beliau telah keluar daripada rumahnya dalam keadaan yang sangat marah, dalam keadaan jiwa dan perasaannya yang bergelora, dengan pedang yang berada di tangannya. Keluar daripada rumah dengan semangat ini, dengan perasaan ni, bawa pedang. Dia keluar daripada rumah ni semata-mata nak buat apa? Nak bunuh Nabi. Nak pi bunuh Nabi. Tujuan dia, niat dia keluar daripada rumah bawa pedang nak bunuh Nabi. Ni bukan perkara yang kecil. Ini antara amarah yang cukup hebat dan cukup besar. Bila seorang individu yang sanggup bawa pedang dia, yang sanggup guna pedang dia semata-mata nak pergi bunuh peribadi Nabi. Tapi sampai di pertengahan jalan, beliau telah bertemu dengan salah seorang sahabatnya. Siapa sahabat beliau? Nu'aim bin Abdullah. Lalu dalam keadaan demikian, Nu'aim bertanya, "Wahai Umar, mahu ke manakah kamu?" Tengok Umar keadaan dengan mukanya, dengan keadaannya, dengan emosinya. Tanya kawan ni, "Hang nak pergi mana?" Dia tak cakap lah hang tu, orang Penang. Translate je ni. "Aku keluar nak pergi mencari Muhammad. Aku nak pergi mencari Muhammad kerana Muhammad telah memecah belahkan perpaduan di antara orang-orang Quraisy. Muhammad yang telah murtad, Muhammad yang telah mencela agamanya, Muhammad yang telah menghina patung-patung dan sembahan berhala mereka. Aku nak pergi bunuh Muhammad." Itu Sayyidina Umar pada waktu itu. Lalu apa kata Nu'aim bin Abdullah? "Sekiranya itu yang kamu nak buat, sekiranya itu yang kamu nak lakukan, aku berharap sesekali kamu jangan terpedaya dengan keadaanmu. Sesungguhnya, adakah Bani Abdul Manaf akan membiarkan engkau berjalan di atas muka bumi ini sekiranya engkau membunuh Muhammad?" Sebab orang Arab ni dia jenis akak puak. Muhammad tu Bani apa? Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Abdul Manaf. Kalau kamu sungguh-sungguh dengan niat nak bunuh dia, adakah Bani Abdul Manaf, keluarga Nabi Muhammad yang besar tu, membiarkan kamu berjalan di atas muka bumi ni kalau sungguh-sungguh kamu bunuh dia? Nasihat daripada aku, ada baiknya kamu mengurusi urusan keluargamu sendiri. Keluargaku yang mana? Iaitu saudara sepupumu. Siapa dia? Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ni tentu tuan-tuan kenal, sebab dia salah seorang sahabat yang 10 dijamin masuk syurga. Kau tak kenal Sa'id bin Zaid? Sa'id bin Zaid, 10 sahabat yang dijamin masuk syurga, saudara sepupu Sayyidina Umar, dan saudara perempuanmu Fatimah binti Khattab, adik dia sendiri. Sa'id bin Zaid tu suami kepada adik dia. Sa'id bin Zaid tu adik ipar Sayyidina Umar. Jadi saudara sepupu ni berkahwin. Dua-dua ni aku dengar cerita, aku dengar khabar dah mengikut ajaran Islam yang dibawa dan didakwahkan oleh Muhammad. Kalau kamu nak ambil tahu sangat, ambillah tahu tentang urusan keluarga kamu sendiri.
Hak asalnya dengan niat nak pi bawa pedang bunuh Nabi, tiba-tiba jumpa sahabat, jumpa kawan nihabat, ada sepupu, ada adik perempuan yang dah mengikut dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi, dia tukar. Tak jadi dah nak pi cari Nabi, tak jadi dah nak pi serbu Nabi, nak pi mana pula ni? Nak pi rumah adik dengan adik ipar lah ni. Nak pi serbu depa pula. Pi kebetulan pada waktu tu bersama mereka salah seorang sahabat muhajir. Siapa dia? Khabbab bin Aras. Jadi Khabbab bin Aras ni berada bersamanya helaian, lembaran, di dalamnya tertulis awal-awal surah Taha yang kita nak baca ni. Jadi Khabbab bin Aras ni membacakan kepada pasangan suami isteri ni wahyu yang baru diterima oleh Nabi Muhammad. Jadi kita nak ringkaskan cerita, bila Saidina Umar sampai rumah tu, jadi dia ketuk-ketuk pintu dengan keras. Terjadilah perkelahian, pergaduhan, tampak menampak, tendang menendang terhadap adik ipar dengan adik perempuan dia sendiri. Lalu dia minta kepada mereka, dia nak tengok, dia nak lihat apa yang dibaca oleh mereka tadi. Sebab Saidina Umar antara tokoh yang pandai membaca. Jadi dia minta benda tu. Adik dia Habab, kamu tak boleh nak pegang benda tu, kamu tak boleh nak baca, sebab kamu tu masih lagi najis. Maksud najis ini bukan najis mutawassithah mughallazah tu. Najis dari sudut akidah, najis dari sudut kesyirikan pegangan kamu tu. Jadi kamu kena pi mandi dulu, sucikan diri, bersihkan diri, berwuduk, kemudian baru kami akan bagi. Tu pun setelah adanya perjanjian bahawa kamu tidak akan mengapa-apakan dan mengkhianati benda tersebut. Jadi itulah yang dibaca. Taha ma anzalna, sampailah beberapa ayat. Akhirnya Allah buka pintu hati dia. Lalu terpaculah perkataan-perkataan, alangkah indahnya, alangkah hebatnya perkataan-perkataan ni. Dia sendiri mengakui hal tersebut. Kerana dia pun orang Arab, dia pun berbangsa Arab. Bila dia baca pula, benda tu senang hadam, cepat masuk untuk dia mengerti dan memahami makna-maknanya. Lalu ketika dia berkata demikian, sahabat yang nama Khabbab bin Aras ni, dia kata, semoga Allah mengkhususkan kamu untuk agama Islam sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khabbab bin Aras sebut, aku pernah mendengar Rasulullah berdoa, Allahumma ayyidil Islam bi Abil Hakam bin Hisham atau bi Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, ya Tuhanku, kamu perteguhkanlah agama Islam, kamu perkuatkanlah agama Islam ni di antara dua orang ni. Yang pertama Abil Hakam bin Hisham. Siapa dia? Siapa dia Abil Hakam bin Hisham? Amru bin Hisham lah. Gelaran dia Abil Hakam, Abu Jahal. Atau Umar bin Al-Khattab ataupun Umar bin Al-Khattab. Jadi doa Nabi tu duk menyebut antara dua nama ni. Mudah-mudahan Allah melembutkan, melenturkan hati salah seorang ni. Kalau mereka ni masuk Islam, mereka ni akan memperkuatkan dan meneguhkan perjuangan dakwah ni. Jadi Allah pilih siapa? Abu Jahal ke Umar? Abu Jahal ke Umar? Umar. Sedangkan dua orang ni, apa hubungan mereka? Umar dengan Abu Jahal ni apa hubungan? Sama macam Nabi Muhammad dengan Abu Lahab. Nabi Muhammad tu anak saudara, Abu Lahab tu pak saudara. Umar tu anak saudara, Abu Jahal tu pak saudara dia. Abu Jahal tu bapa saudara Saidina Umar. Ke tuan-tuan tak tahu lagi? Tahu dah? Tahu ke tak pernah tahu bahawa Abu Jahal tu pak saudara Saidina Umar? Abu Jahal tu pak saudara Saidina Umar. Sebab apa? Sebab mak Saidina Umar tu, Hantamah binti Hisham tu, kakak kepada Abu Jahal.
Mak Saidina Umar kakak kepada Abu Jahal. Sebab tu Abu Jahal tu pak saudara dia. Okey. Maksudnya dua figure yang hebat ni, sama ada Nabi Muhammad dan Umar, masing-masing memiliki bapa saudara yang kuat menentang Islam. Okey, nampak dah situ. Lantas bila Umar ni dengar doa Nabi demikian, dia minta Khabbab bin Arah ni bawa dia terus lala tu juga, waktu tu juga pi jumpa Nabi. Waktu tu Rasulullah berada di mana? Di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, pusat dakwah pertama. Bila Rasulullah diberitahu bahawa Saidina Umar nak jumpa dengan dia, maka sahabat-sahabat lain tu suruh berhati-hatilah. Bukan orang biasa ni, Umar ni nak mari jumpa dengan kamu. Tapi mereka semua tak tahu bahawa niat dia ni bukan sebagaimana yang dia bawa pedang tadi, tapi sungguh-sungguh dia nak masuk Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islamlah Umar. Jadi bila Islam Umar, maka terbuktilah Allah memperkuat dan memperteguhkan agama dan dakwah ini melalui beliau. Itu berkenaan dengan surah Taha. Baik, kita kena tengok apakah objektif surah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama nak bagi tahu bahawa Al-Quran ataupun agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ni adalah suatu kebaikan, suatu keberkahan dan suatu rahmat. Bukanlah agama dan Al-Quran datang kepada Nabi Muhammad ni nak menyusahkan kehidupan Nabi. Bukan nak menyusahkan kehidupan Nabi. Tuan-tuan kalau baca asbabun nuzul, sebab-sebab nuzul surah Taha ni banyak. Ada beberapa riwayat. Antaranya pada waktu tu keadaan Rasulullah ni malam tu seolah-olah langsung Rasulullah tak tidur. Rasulullah tak tidur. Rasulullah habiskan waktu malam baginda dengan bersolat, beribadah kepada Allah. Ada yang sampai tahap riwayat menyebut Rasulullah kalau semayang ni secara berjengkit. Tahu kaki berjengkit macam mana? Kalau kita semayang ni kaki rapat, kaki rata ni, kaki berjengkit. Ada yang Rasulullah lama semayang tu sebelah kaki, bukan maksudnya sebelah kaki awal lagi, dua-dua kaki, lepas tu lengoh, angkat kaki sebelah, lepas tu tukar belah ni, tukar belah ni. Beribadat lama dan panjangnya. Jadi disebabkan itulah turun ayat ni nak bagi tahu agama ni datang, Quran ni datang bukan nak suruh kamu tu buat ibadat sampai tahap macam tu, sampai menyusahkan kamu, sampai membebankan kamu, tapi buat mengikut keperluan bagi kamu sahaja. Jangan sampai tahap malam pun tak tidur, siang Rasulullah banyak habiskan dengan berehat, siang Rasulullah banyak habiskan dengan tidur semata-mata kerana Rasulullah tak tidur pada malamnya. Jadi bukan agama tu mari untuk kamu buat ibadat-ibadat yang sampai tahap macam tu, sampai membebankan kamu. Walaupun kita harus tahu dan faham bagaimana konteks Rasulullah apabila memegang amanah, bebanan dan tanggungjawab, baginda seboleh-bolehnya cuba untuk melakukan lebih daripada apa yang diperintahkan. Kalau kita hari ini kita bekerja dengan seseorang, kita bekerja dengan majikan, orang suruh buat cara macam ni je, tapi kita bagi tu lebih daripada apa yang dikehendaki. Itulah kebiasaan konteks Rasulullah, dia buat tu kalau boleh melebihi apa yang diperintahkan kepada baginda. Baik, seterusnya yang kedua, Al-Quran dan agama ini objektif dia bukan untuk menyusahkan umat ini, tetapi untuk memberi kebahagiaan dan kesenangan sebenarnya kepada umat ini. Kerana Al-Quran dan agama inilah untuk memacu mereka, untuk memberitahu kepada mereka bagaimanakah cara, jalan yang paling selamat untuk mereka melalui kehidupan di atas muka bumi ini dengan cara yang dikehendaki dan diredai oleh Allah. Tanpa panduan agama, tanpa panduan Al-Quran, kita hidup atas muka bumi ni sebagai manusia
kalau tak ada kitab suci, kalau tak ada agama, agak-agak apa panduan kita, apa manual kita? Kita hidup ni dalam rangka kita nak capai kebahagiaan di akhirat kelak. Apa lagi jalan dan cara dia? Bagaimana kita nak memiliki syurga Allah dalam keadaan Allah tak hantar Islam ini sebagai agama? Bagaimana kita nak dapatkan kebahagiaan dan syurga dalam keadaan Allah tak hantar kitab suci dia, wahyu dia yang nama Al-Quran? Apa pegangan kita? Apa panduan kita? Agama tak ada, kitab suci nak baca, nak belik, nak amal tak ada. Bagaimana kita nak melalui hidup ni untuk capai redha dan syurga Allah? Tidak mungkin sama sekali. Jadi Al-Quran dan agama datang ni bukan nak bagi bebanan. Oh, kalau dulu tak payah semayang, mari kena semayang. Dulu tak payah puasa, mari kena puasa. Jangan anggap tu bebanan. Allah lah yang ciptakan kita, Allah yang lebih tahu tentang apa keperluan untuk kita. Sebab dia yang buat kita, dia yang create kita. Dia tahulah hak mana baik untuk kita, hak mana tak baik untuk kita. Hak itulah dia beri kepada kita. Jangan anggap itu sebagai bebanan. Yang ketiga, Allah membicarakan tentang Nabi Musa. Musa ni dia masuk konteks yang kedua dah. Sebab surah Taha ni dia pecah 3. Pertama, ayat 1 hingga ayat 8. Itu adalah tasliyah, pujukan untuk Nabi Muhammad. Ayat 9 hingga 98 kisah Nabi Musa. Itu bahagian yang kedua. Ayat 99 sampai ayat terakhir 135 itu ialah untuk Nabi Muhammad dan juga pengikut-pengikutnya, sahabatnya. Kisah Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Ada banyak ciri-ciri persamaan tu, tuan-tuan. Nanti kita tengok. Baik, bila sebut tentang Nabi Musa, kalau tuan-tuan baca sungguh-sungguh kisah Nabi Musa, Allah sebut pasal Nabi Musa ni tak ada paling banyak sekali dalam Quran. Nabi Musa lah, nama dia banyak disebut, dan di banyak tempat, di banyak surah. Tapi satu-satunya surah yang paling banyak cerita pasal Nabi Musa ialah surah Taha. Dalam surah Taha inilah Allah paling banyak cerita pasal Nabi Musa. Dan di sini juga Allah cerita akibat buruk kepada Fir'aun yang menentang Nabi Musa sebelum ini. Akibat buruk. Baik. Dan ayat yang terakhir Allah nak bagi tahu. Bahagian yang ketiga tu, 99 sampai 135. Walaupun Nabi Musa, walaupun pengikut-pengikut dia hidup tertekan, hidup terdesak, macam-macam dugaan, macam-macam ujian, macam-macam bala yang mereka terima, tapi berkat kesabaran mereka atas ujian dan mihnah tersebut, Allah memberi kelapangan, kemenangan dan kejayaan. Akhirnya mereka diselamatkan Allah daripada apa? Peristiwa pembelahan Laut Merah. Sebelum ni duduk Mesir macam-macam dah. Jadi kuli batak kepada Fir'aun. Orang hari-hari kena cemeti dekat Fir'aun, kena perintah dekat Fir'aun, kena suruh dekat Fir'aun, kena hentam dekat Fir'aun, kena katok. Tapi berkat sabar dengan ujian, sabar dengan tribulasi, sabar dengan mihnah, ikut sungguh-sungguh Nabi Musa dan ajaran dia, akhirnya Allah selamatkan mereka dan hancurkan Fir'aun dan bala tentera dia. Begitu jugalah persamaan dengan Rasulullah dan para sahabat. Macam-macam ni orang duk buat, duk di Mekah ni. Ada yang kena jemuk, ada yang kena gulung dalam tikar, perasak asap, ada yang kena cemeti, ada yang tak diberi makan, ada yang dibunuh seperti keluarga Ammar bin Yasir tu. Mak dia Sumayyah tu kan mati dibunuh satu keluarga tu. Jadi inilah yang diterima oleh sahabat. Tapi berkat mereka mengharungi segala musibah, bala dan ujian tadi, mengikuti agama Islam, mengikuti agama Nabi Muhammad, akhirnya apa? Akhirnya mereka mendapat kejayaan. Dan Allah buktikan pada 8 Hijrah berlakunya peristiwa besar pembukaan kota Mekah. Rasulullah ambil balik kota Mekah
tempat yang mereka dulu dihina, mereka dulu dibuli, mereka dulu dimaki, mereka dulu dicaci, dibuat macam-macam akibat ikut agama Nabi Muhammad. Tapi 8 Hijrah, kemenangan besar-besaran Allah beri dan buka untuk mereka. Okey. Yang terakhir, kalau kita melihat, ini satu-satu keistimewaan lah Quran ni sendiri. Ni penekanan yang saya nak bawa sebenarnya malam ni, supaya kita tidak terus hanyut. Tidak terus hanyut dengan dunia kita, kehidupan kita, pekerjaan kita, ruangan lingkungan kehidupan kita, sampai kita lupa untuk bersahabat, untuk mesra dan membaca Al-Quran. Jadi amat berkepentingan kita pada zaman ini untuk sentiasa berta'ammul, bermuamalah, membaca, mentadabbur, memahami isi-isi kandungan Al-Quran. Jangan buat main-main benda ni. Jangan ambil sikap lewa, jangan ambil sikap acuh tak acuh hubungan kita dengan Al-Quran pada musim dan zaman ini. Satu kerugian yang amat besar. Baik. Jadi insya-Allah kita akan mula. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samatil 'ula. Saya nak baca 4 ayat dulu. Jadi kalau ada kelebihan masa kita sambung lagi. Baik, ayat pertama surah ini dimulakan dengan kalimah Taha. Apa makna Taha? Apa maksud Taha? Wallahu alam. Dan Taha ini termasuk huruf-huruf abjadiyah, atau kita sebut huruf-huruf muqatta'ah, seperti alif lam mim, samalah. Alif lam mim ra, alif lam mim sad, yasin, qaf, sad, kaf, ha ya ain sad. Ni kita panggil huruf-huruf muqatta'ah. Tidak dinafikan kalau kita penggemar kepada ilmu dan sering memutalaah kitab-kitab tafsir terutamanya. Bila kita baca kitab-kitab tafsir, tidak dapat tidak pasti ada sebahagian ulama yang akan mendatangkan pandangan-pandangan, pendapat-pendapat dan riwayat berkaitan pemaknaan huruf-huruf muqatta'ah ni. Jadi pesanan daripada saya, kalau kita meneliti sungguh-sungguh, tidak ada satu pun nas di dalam Al-Quran yang menceritakan atau memperincikan tafsiran bagi huruf-huruf muqatta'ah ini, baik di dalam mana-mana ayat sekalipun. Contoh Taha, kita tak akan jumpa penafsiran bagi makna Taha dalam ayat lain sebiji Quran tu. Kita cari, oh ayat ni rupanya menceritakan makna bagi Taha, tak akan ada. Begitu juga kalau kita meneliti hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tak pernah satu masa dulu, suatu ketika dahulu, Rasulullah pernah memberitahu hal tersebut, memberikan penafsirannya kepada para sahabat tentang pemaknaan huruf-huruf muqatta'ah? Pun tidak ada. Tetapi itulah saya harap kalau kita baca tafsir, maka kita akan dihidangkan dengan pandangan-pandangan, pendapat dan riwayat. Jadi bagaimana kita nak berhadapan dengan benda seperti ini? Contoh Taha saja. Saya ambil satu contoh tafsir. Kalau tuan-tuan buka kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi, dalam tu bukan kata satu atau dua, bahkan berbelas pemaknaan yang cuba mentafsirkan makna kalimah Taha. Antaranya di bawah pandangan Abu Bakar As-Siddiq, tak memberikan makna. Dia cuma menyebutkan ini termasuk daripada rahsia-rahsia. Ada yang mengatakan ini adalah lahjah,
logat slang Bani Uqul. Ini adalah lahjah logat slang Bani Aq. Siapa Bani Aq? Bani Aq ni satu bani yang berada di bumi Yaman. Imam Al-Kalbi kata, dahulu orang-orang Bani Aq ni, mereka tak akan menyahut, mereka tak akan menjawab panggilan. Kalau kita panggil grup atau golongan mereka, ya fulan, wahai individu, wahai pemuda, dia tak akan menyahut kecuali dipanggil Taha. Sebab kalimah ni dikenali di sisi mereka. Dan Imam Kalbi mengatakan makna Taha di sisi mereka ialah kekasihku. Kutruk menyebutkan makna Taha kemarilah, kemarilah. Makna Taha. Ada yang mengatakan makna Taha ni salah satu daripada nama Allah. Ada pendapat lain makna Taha adalah salah satu daripada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kata Taha ni ialah serpihan. Ta tu menunjukkan sekian-sekian, ha ni menunjuk sekian-sekian. Antaranya ialah ta tu kalimah tuba, pohon di syurga. Ha tu hawiyah, nak menggambarkan syurga dan neraka. Apa pun yang saya sebut ni, ada ke tak ada dalam tafsir? Ada. Tetapi bagaimana penerimaan kita terhadap riwayat dan pandangan tersebut? Setakat baca, faham, tahu, stop. Tapi untuk kita pegang tak boleh. Untuk kita pegang, hak ni betul, hak ni paling betul, hak ni benar, hak ni paling benar, hak ni sahih. Sebab tak ada satu pun nas dan hadis Nabi yang ceritakan penafsiran ayat-ayat huruf-huruf muqatta'ah. Sama juga, di sinilah pentingnya kita faham bahawa kita akan tahu bila Allah bagi tahu. Dan kita tak akan tahu bila Allah tak bagi tahu. Sekarang ni dalam banyak-banyak ayat ni, pasal apa kita boleh baca, kita boleh faham penafsiran dia? Sebab ditafsirkan oleh Rasulullah tentang sesuatu ayat dalam Quran. Dan ilmu ni diterima oleh sahabat-sahabat, oleh ulama-ulama salaf terdahulu, tabi'in ke, tabi'in ke, ulama kemudian. Pasal apa kita tafsir demikian? Kerana Rasulullah dahulu tafsir demikian, sahabat dulu tafsir demikian, ulama salaf dulu tafsir demikian. Jadi sebab tu ada, kalau yang kita tak tahu memang tak ditafsirkan. Jadi kita senyap saja. Memang kita tak akan tahu sebab Allah tak bagi tahu. Jadi ni nak menunjukkan kepada kita, jangan kita malu kalau kita tak tahu. Nak habaq, oi saya tak tahu. Tak tahulah. Ni sebab kita nak jaga reputasi, nak jaga kedudukan. Orang tanya soalan, oh lagu mana aku ni ulama ustaz, follower ada 2.3 juta dalam Facebook. Kalau aku jawab tak tahu ni, malu muka ni. Contoh, biarlah malu muka, tebak muka, merah muka, tak tahu, tak tahu. Anda akan lebih dihormati untuk jawab demikian daripada anda cuba jawab tapi apa kita panggil, memandai-mandai. Kalau anda nak jawab juga, kalau anda ada sedikit pengetahuan pun, jawab dengan sedikit pengetahuan tersebut, tak payah lebih-lebih. Saya nak kata tak tahu soalan ni pun bukan tak tahu sangat, cuma adalah ilmu sikit-sikit, ada pengalaman sikit-sikit. Jawab pun jawab yang hak kita tahu sikit-sikit. Ni je hak saya tahu, hak lebih saya tak tahu. Jangan dah ni hak kita tak tahu, lepas tu kita nak mereka-reka, nak memandai-mandai lagi hak lebih hak kita tak tahu. Tak payah. Jadi cukup sini pengajaran untuk kita. Ada benda yang kita tahu bila Allah bagi tahu, ada benda yang kita tak tahu bila Allah tak bagi tahu hal tersebut. Okey. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Dan tiadalah kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad untuk menyusahkan kamu. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini kepada kamu untuk menyusahkan kamu. Pertama ialah kalimah anzala, anzalna. Baik. Untuk konteks Al-Quran, ada masa bila Allah menceritakan tentang konteks penurunan Al-Quran, digunakan kalimah nazzala, ada digunakan kalimah anzala. Dua-dua tu makna apa?
diturunkan. Nazzala pun diturunkan, anzala pun diturunkan. Tetapi kalau Quran menggunakan kalimah nazzalal Quran, bermaksud konteks cara penurunan Al-Quran tu berangsur-angsur, sikit-sikit, secara tadarruj, berperingkat, ada masa dan tempoh tertentu. Kalau Quran guna nazzala, cara dia turun, itulah cara dia, sikit-sikit, beransur-ansur, sebagaimana turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad dalam tempoh 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, kalau digunakan kalimah nazzala. Kalau dia menggunakan kalimah anzala bermaksud dia diturunkan sekaligus. Sebagaimana pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Hak tu turun seketui 30 juzuk. Biasa akan guna kalimah anzala, bukan nazala. Di sini anzalna. Maksudnya kami menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menggunakan alaika. Ala dengan ila berbeza. Ada masa Quran dia berbicara dengan Nabi Muhammad, alaikal Quran, ilaikal Quran, ke atas kamu Al-Quran, kepada kamu Al-Quran. Efek dia, elemen dia berbeza. Kalau alaika, dia menunjukkan elemen atau sifat amanah dan penanggungjawabaan. Sini ala ke ilah? Ala ke ilah? Alaika, ala. Maksudnya Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad tu, efek dia, elemen dia, sifat dia ialah Quran ni jadi amanah untuk kamu wahai Muhammad. Quran ni jadi tanggungjawab untuk kamu mengembangkannya, mendakwahkannya wahai Muhammad. Berbeza bila datang dengan ilaika. Biasanya ilaika dia nak menunjukkan efek dan elemen kelebihan yang ada pada Quran tu. Quran ni mukjizat ke, Quran ni ayat tu, Quran ni dia nak cerita kelebihan ayat Quran. Tapi bila Allah nak cerita pasal amanah dan tanggungjawab yang dibebani ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-Quran. Kata dasar Quran ni apa? Qara'a. Anak kita baca kitab Iqra. Qara'a membaca. Qara'a membaca. Tapi ada tambahan huruf di sini. Bila sebut Al-Quran, maksudnya ditambah huruf nun. Nun ini adalah mubalaghah, untuk memperbesarkan konteks dia. Bila sebut Al-Quran, dia jadi apa? Yang paling banyak dibaca, yang paling kerap dibaca. Sama juga dengan kalimah ataupun nama Allah Ar-Rahman. Asal kalimah Ar-Rahman tu, kata dasar dia rahmah dengan huruf ta. Rahmah, pemurahnya Allah. Tapi bila ganti Ar-Rahman dengan nun yang sifat mubalaghah, dia nak cerita betapa besarnya, betapa kuatnya, betapa umumnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada setiap makhluknya. Bila bubuh nun tu, sifat dia jadi besar, sifat dia jadi berkuasa, mubalaghah dia. Sama seperti Qara'a bila kita letak Al-Quran. Tu satu pandangan. Yang kedua ialah kalimah Al-Quran ni datang daripada kata dasar korona. Korona, tak ada kena mengena dengan virus corona tu. Korona, apa maksud korona? Korona ni sebahagian bahasa Arab bermaksud menyambungkan sesuatu. Tu satu makna. Ataupun bila disebut korona, kita teringat kepada korin. Korin ni ialah sejenis jin lah, yang Allah jadikan, Allah ciptakan lahir dengan setiap Bani Adam.
jin korin kita panggil, ataupun ada orang tua sebut jin pendamping, yang memang ada dengan kita setiap saat, setiap masa. Dan corona ni bermaksud sesuatu yang boleh dikatakan memang serasi dengan kita, rapat dengan kita, duduk dekat dengan kita. Jadi makna dia, Al-Quran ni kita kena jadikan sifat dia sedemikian rupa. Sifat dia kena jadikan sedemikian rupa. Maksud corona tadi menyambungkan sesuatu. Dia menyambungkan ayat-ayat Allah, dia menyambungkan surah-surah untuk dibentuk dan ditempatkan di satu tempat. Khususnya kita namakan sebagai Mushaf Al-Quran. Jadi kita juga dalam konteks ni kena menyambungkan ayat-ayat Allah, kena menyambungkan surah-surah tersebut untuk diri kita. Dalam konteks nak mengamalkan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, membuat segala perkara-perkara yang menjadi perintah dan arahan Allah, dan meninggalkan perkara-perkara yang menjadi tegahan dan larangan Allah. Jadi kita kena anggap sifat dia koron tadi sesuatu yang dekat, hampir kita nak berkomunikasi, kita nak bermuamalah dengan dia. Jadi kalau kita tak dapat buat sifat tu pada Al-Quran, maka tidak bersesuaianlah nama itu sebagaimana nama yang dipadamkan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, sifat corona tadi, Quran ni kita kena jadikan pendamping, teman rapat, sahabat untuk kita berbual, untuk kita berkomunikasi, untuk kita berbicara, untuk kita tanya macam-macam pada dia. Sama seperti seorang sahabat yang dekat dengan kita. Persoalan dia, bagaimana bentuk hubungan kita dengan Quran sampai hari ini? Bagaimana bentuk hubungan kita dengan Quran sampai hari ini? Adakah sifat dia sedemikian rupa, atau kita mengambil jalan bersahabat baik dengan Quran hanya pada malam Jumaat? Masuk apa malam Jumaat tu? Tak nak baca Yasin, ataupun tak nak baca surah Al-Kahfi, baru buka Quran. 6 hari hak lain tak buka Quran, tak selak Quran, tak belik Quran. Bila pula nak bertemu, nanti nak baca Yasin malam Jumaat depan. Jangan buat Quran demikian. Ataupun ada juga kat rumah masing-masing semua ada Quran, tapi Quran tu duk berdebu, duk berlapuk dalam cermin almari tu, duk situ. Agak-agak berapa lama kita tak buka cermin almari tu, kita tak ambil Quran, kita tak belik dan baca Al-Quran. Bila kali terakhir kita belajar sungguh-sungguh tentang Quran, tentang tajwid ke, tentang tafsir ke, tentang apa sekalipun ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran? Itulah rata-rata. Di sini kita ambil poin, bukan nak cari aib sesiapa, bukan nak mengata sesiapa, bukan nak bodoh sesiapa, tapi kita nak bagi tahu peratusan besar secara hakikat. Itulah bentuk communicate, itulah bentuk muamalah sebahagian besar umat Islam dengan Quran hari ini. Jadi tukar watak tersebut, kita kena jadikan Al-Quran ni memang dekat sungguh hari-hari dengan kita. Baca Quran, faham Quran, belajar tafsir tentang Al-Quran. Baik, litashqa. Quran ni bukan datang untuk menyusahkan kamu, sebagaimana yang kita sebut tadi. Bukan nak menyusahkan Nabi, bukan nak menyusahkan umat Islam, bukan nak menyusahkan sahabat, tetapi untuk mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebab dia ada sebab juga. Dulu ada 2 orang pembesar dan pemuka Quraisy. Siapa? Nabi pernah doa itulah. Abu Jahal, seorang lagi nama dia Nadhar bin Haris. 2 orang ni datang jumpa Nabi. Bila dia tengok keadaan Nabi yang jenis teruk macam ni, depa kata, "Bagaimana kehidupanmu sekarang wahai Muhammad? Selepas Allah yang kamu dakwa, bagi wahyu pada kamu, turunkan Al-Quran pada kamu, hidup kamu ni nampak tak senang, hidup kamu ni nampak susah, hidup kamu ni nampak tertekan." Dia pergi main cucuk ayat-ayat macam tu. Dulu kamu tak macam ni. Dia nak habaq sebelum dan selepas.
Jadi dia mari tu mungkin nak perli Nabi ke, wallahu alam, nak mari sakitkan hati Nabi, wallahu alam. Cuma dalam konteks ni dia nak bagi tahu, sebelum ni kamu elok-elok saja hidup bersama dengan kami. Kami anggap kamu seorang yang baik, seorang yang mulia, seorang yang al-amin, seorang yang dihormati. Tiba-tiba bila kamu dakwa, kamu terima wahyu, kamu jadi utusan Allah, jadi Nabi, jadi Rasul, hidup kamu jadi susah macam ni pula, tertekan macam ni pula. Jadi dalam konteks ni macam-macam bentuk kita boleh kata. Pi tu nak mari sakitkan hati Nabi ke, nak mari perli Nabi ke. Tuan-tuan, betul. Kalau kita tengok, selepas diangkat jadi Nabi dan Rasul, waktu itulah orang mula caci maki Nabi kan. Hidup Nabi berubah. Orang start dah caci, orang start dah perli, orang start dah leba, orang start buat macam-macam. Bahkan juga kita tak lupa dalam sejarah ni, dulu kan Nabi ni dia pernah kahwinkan anak dia dengan siapa? Bukan hak Zainab tu, hak Ruqayyah dengan Ummu Kulsum tu. Ruqayyah dengan Ummu Kulsum dulu kahwin dengan siapa? Besan Nabi sebelum tu ialah pak saudara dia Abu Lahab. Abu Lahab tu pak saudara Nabi. Abu Lahab tu juga besan Nabi. Sebab dua anak perempuan Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum tu kahwin dengan dua anak lelaki Abu Lahab. Utbah bin Abi Lahab dengan Utaibah bin Abu Lahab. Hak abang tu Utbah kahwin dengan Ruqayyah, adik Utaibah kahwin dengan Ummu Kulsum. Jadi kahwin tu pula kita panggil kahwin apa? Kahwin gantung lah. Kahwin tu dah kahwin tapi tak duduk sebumbung, tak duduk serumah lagi. Tiba-tiba lepas kahwin tu, tak lama kemudian Rasulullah diangkat jadi Nabi, jadi Rasul. Dakwah pula benda-benda yang bertentangan dengan ajaran, kepercayaan, pemikiran musyrikin Mekah. Jadi baginda ditentang. Jadi Abu Lahab ni tak puas hati sebab dia tak suka dengan dakwah Nabi. Jadi dia panggil semua menantu Nabi hak lelaki ni. Abu Lahab panggil suami Zainab, Abu Lahab panggil dua anak dia, suami Ruqayyah dengan suami Ummu Kulsum tadi. Minta tiga-tiga mereka ni ceraikan isteri masing-masing. Kamu tiga orang ni menantu Muhammad, cerai bini masing-masing. Nak menunjukkan kebencian dan tak suka dia kepada Nabi Muhammad dan dakwah yang Nabi bawa. Suami Zainab siapa? Abil Ash bin Rabi'. Dia tak sanggup. Saya tak akan meninggalkan dan menceraikan isteri saya Zainab. Dia keras. Dia tak dengar kata-kata Abu Lahab. Tapi suami kepada Ruqayyah, anak Abu Lahab. Suami kepada Ummu Kulsum, anak Abu Lahab. Kena dengar cakap bapa, dua-dua ni ceraikan. Ceraikan. Tengok. Derita ke tak derita? Derita ke tak derita? Akibat dakwah ni berubah hidup Nabi. Anak sendiri pun sudah diceraikan. Kemudian dua-dua ni dikahwini oleh khalifah yang ketiga. Siapa? Uthman bin Affan. Uthman kahwin dengan Ruqayyah dulu. Ruqayyah wafat meninggal waktu perang Badar. Kemudian baru kahwin dengan Ummu Kulsum. Sebab tu gelaran Uthman Zu Nurain, lelaki yang mendapat dua cahaya. Sebab kahwin dengan dua anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok jadi lagu tu pula. Lepas tu hak tekanan daripada hak kafir Quraisy duk kata duk caci ni, tekanan pula pada Nabi. Tapi sebenarnya kalau tuan-tuan baca sungguh, hayati sungguh, benda-benda hak luar ni, hak eksternal hak orang duk kata tu, dia benar-benar bukan menyakitkan hati Nabi. Orang duk kata macam-macam tu, Nabi boleh tahan lagi. Tapi hak Nabi paling sedih ialah bila mana Nabi nak dakwah ni ditolak dan tidak diterima. Hak tu Nabi sedih. Dakwah yang Nabi dakwahkan, dakwah yang Nabi sebarkan ni ditolak oleh sebahagian besar dan tak diterima. Hak tu yang lebih menyedihkan hati Rasulullah. Kerana bila Allah bagi amanah, bebanan dan tanggungjawab Al-Quran dan Islam ni untuk Nabi sebarkan, bila Nabi sebarkan tu, hak terima tu lebih sedikit hak terima lebih sedikit berbanding hak menolak dan menentang.
Sebab Rasulullah ni dia punya sayang kepada umat dia, kalau boleh dia nak bantu dan tolong semua umat dia. Dia kalau boleh nak selamatkan semua orang ni, biar semua masuk syurga Allah. Jangan bagi ada tertinggal seorang pun yang masuk neraka. Tu Nabi. Jadi sedih ni Allah duk habaq, duk cerita, duk kisah, duk ceramah ni sikit saja hak dengar, sikit saja hak terima. Hak lebihnya lawan Nabi, tolak Nabi, tak percaya dengan Nabi, tuduh Nabi macam-macam. Itu yang sedih. Dalam hati Nabi nak semua umat dia, hak dia dakwah ni semua masuk Islam, dan Nabi nak bawa mereka semua masuk dalam syurga Allah. Dia beza dengan kita. Kita hari ni dalam dakwah, hak mana tak dengar tu pergi mampu pergi dah kan. Lepas tu kalau orang jenis caci maki kita, aku akan doakan kamu akan masuk neraka. Nak marah kita. Doa nak masuk neraka dah akibat orang tak mau dengar ceramah kita. Apa cerita lagu tu. Jauh sangat lagi kita dengan akhlak Nabi. Sebab itulah kita nak bawa apa pun, kita selalu sebut nak bawa Quran Sunnah, tapi bukan setakat manhaj wa qudwatan sekali. Yang payah jadi orang nak terima tu sebab kita bawa manhaj saja. Qudwah tu kita tak bawa. Tuan-tuan fikirlah, manhaj yang benar yang mengikuti Quran dan Sunnah, setiap dalil-dalilnya ada hujah-hujah, tak ada siapa orang boleh lawan punyalah. Hujah Quran kemas, dalil Quran kemas, hujah hadis kemas, dalil Quran hadis kemas. Manhaj ni biasa tak ada siapa orang akan tolak. Tapi yang jadi orang tolak sebab apa? Wa qudwatan. Sikap kita, peribadi kita tak sama dengan kita cakap tu yang kita kena tolak sebenarnya. Bukan sebab benda yang kita bawa. Ustaz duk ceramah, jangan marah, kena sabar, hati lembut. Keluar lagi baru orang terpijak ujung jari kaki. Hang ni apa nak bergaduh? Tadi ustaz cakap kena hati lembut. Tengok. Sebenarnya bukan hang sebut bagus dah, hang sebut betul, tapi kedua pembawakan hang tu tak sama dengan macam tu yang jadi orang tolak. Boleh fikir tak? Benda yang betul tak ada siapa orang tolak. Jadi biasanya orang bukan tolak benda yang dibawa tu, tuan tubuh kita hadap cakap tu, orang duk tengok, orang duk teliti sama tak dengan apa yang kita bawa. Tu kita kena faham. Baik, Al-Quran ini mungkin seni-seni yang Allah letak, tapi tak semestinya semua. Perhati macam ni, kalau dalam awal-awal surah bila Allah berbicara mengenai Quran, Allah guna lafaz Quran. Contohlah kan, Taha ma anzalna alaikal Quran. Allah berbicara tentang Quran, lepas tu dia guna perkataan nak merujuk pada Quran tu, dia guna betul-betul Al-Quran. Biasanya ayat seterusnya sampai akhir surah pun Allah akan guna kalimah yang sama, Quran juga. Maksudnya kalau nak cerita pasal Quran pada ni pun akan datang kalimah tu juga sampai akhir surah. Kadang-kadang Al-Quran ni Allah tak guna kalimah Quran walaupun nak cerita pasal Quran, dia guna kalimah Al-Kitab. Walaupun guna kalimah Al-Kitab, tapi sebenarnya nak cerita pasal Quran. Kalau Al-Kitab lah, contoh depan surah tu, Nazzala alaikal kitab. Biasa kalau Allah guna di awal surah perkataan kitab, dia cerita pasal Quran dalam ayat-ayat seterusnya sampai akhir surah pun guna kalimah yang sama. Maksudnya dia akan cerita tu Al-Kitab, Al-Kitab. Kalau dia guna awal itu Quran, dia akan guna Quran. Walaupun dua-dua tu merujuk Quran, cuma satu guna kalimah Quran, satu guna kalimah Al-Kitab. Okey. Illa tazkiratan liman yakhsha. Kecuali apa? Tazkirah, peringatan kepada yang takut, yang gerun dan malu kepada Allah. Baik. Quran ni datang untuk memberi peringatan, tazkirah. Kata dasar dia apa? Zakarah, peringatan. Tapi bila masuk huruf-huruf tambahan jadi tazkirah, dia adalah peringatan yang cukup besar dan sifat dia ialah berterusan.
Quran ni memang satu kitab yang datang untuk beri peringatan kepada manusia, dan sifat peringatan dia tu berterusan. Setiap masa, sepanjang masa, Al-Quran akan jadi kitab yang memberikan peringatan kepada manusia. Liman yakhsha. Kenapa ada huruf lam di situ? Bukan ayat datang illa tazkiratan man yakhsha, tapi ayat datang illa tazkiratan liman yakhsha. Jadi ada ulama yang membahaskan lam di sini ialah pengkhususan. Al-Quran ni benar-benar akan jadi peringatan kepada mereka yang bersungguh-sungguh mencari peringatan itu dalam Quran. Jadi adanya kalimah lam menunjukkan tidak semua manusia yang baca Quran, tidak semua manusia yang memahami Al-Quran akan dapat peringatan tersebut. Baik, kita ambil sebagai contoh luaran dan umum. Ada jenis manusia, saya buat kurungan dalam konteks musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama, orang yang berada di luar konteks agama Islam. Sebahagian daripada mereka yang ada education, ada pendidikan, terpelajar, mereka juga membaca Al-Quran. Baca ke tak? Baca. Ada sebahagian mereka sampai mengkaji ayat-ayat Al-Quran, konteks-konteks Al-Quran. Tapi tujuan mereka baca, tujuan mereka kaji, nak faham dan beriman ke nak cari kesalahan Quran? Baca sama baca, kaji sama kaji, fikir sama fikir. Ada orang Islam dan beriman sungguh, dia baca, dia nak menambahkan tahap keimanan dia. Dia nak menambahkan tahap gerun dan takutnya kepada Allah. Seorang lagi yang baca tu, dia nak cari kesalahan. Mana ni ayat ni salah ke, baris ni salah ke, konteks ayat ni tak betul, cerita dalam ni menipu ke. Orang hak konteks kedua tu akan dapat tak perasaan gerun dan takut? Tak ada. Sebab dia nak cari apa? Dia nak cari salah, dia nak cari silap. Dan dia tidak akan dapat rasa peringatan gerun dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sifat orang-orang di luar Islam, orang yang jenis macam ni lah, bila mereka baca dan mengkaji Al-Quran, mereka tak ada satu benda. Mereka tak ada satu benda. Apa dia? Tasdik, pembenaran. Pembenaran mereka tak ada. Membenarkan kisah tersebut. Saya sebut konteks orang yang macam tadilah. Orang yang di luar Islam, yang baca Al-Quran, kaji Al-Quran, fikir tentang Al-Quran, seluk-beluk Al-Quran, mereka just nak tahu. Oh, cerita hak sebenar Muhammad macam ni, Muhammad hijrah, sahabat dia ada berapa orang, dia masuk perang ni, dia lawan dengan dia ni, dia lawan ni. Dia tahu sungguh, dia faham sungguh. Saya sebut banyak kali benda ni. Kadang-kadang education orang seperti ini, sirah kita dengan sirah dia, jauh dia lebih hebat. Sebab dia baca sungguh, kaji sungguh. Berapa peperangan yang dilalui oleh Nabi Muhammad sepanjang hidup dia? Kalau tanya kita lah, aku perang Badar, perang Uhud, aku tahu. Tapi orang jenis kaji sungguh, ada 28 peperangan, walaupun dia kafir. Tapi satu saja dia tak ada, tasdik, membenarkan dan mengimani Nabi yang dia kaji tu. Dia nak tahu apa? Dia nak tahu cerita aja. Dia nak tahu kisah aja. Muhammad macam ni, Muhammad macam ni, Muhammad macam ni. Dia tahu, dia faham. Kadang-kadang lebih daripada kita. Tapi kamu percaya tak Nabi yang bernama Muhammad ni? Kamu beriman tak? Oh sorry, kami tidak dapat menerimanya sebagai seorang Nabi. Kami tak dapat. Pembenaran tak ada. Tahu? Iya. Jadi kita tak mau menjadi pembaca-pembaca yang seperti ini. Kita nak yang sungguh-sungguh baca Al-Quran, yang menjadikan peringatan. Dan peringatan ini boleh mendatangkan rasa gerun dan takut kepada Allah. Gerun dan takut kepada Allah. Gerun dan takut ni tak akan datang kecuali dia ada satu sifat, nama dia inabah. Maksud inabah ni ialah kembali. Rasa seseorang, jiwa seseorang, perasaan seseorang nak kembali ke jalan Allah, jalan yang betul, jalan yang sebenar.
Sebab tu hak kita duk minta tu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang sebenar. Tambah-tambah zaman kita ni, kita hidup zaman yang dalam kepala kita ni, bila baca buku, bila baca kitab, baca jurnal, baca makalah, baca macam-macam, kita dipersembahkan, dihidangkan dengan beribu-ribu pandangan, beribu-ribu pendapat, beribu-ribu fatwa, beribu-ribu orang cakap tu, beribu-ribu orang cakap ni. Dalam keadaan kita blur, kita keliru, kita nak cari dalam hak banyak-banyak ni, hak mana sebenar-benar yang betul, hak mana sebenar-benar jalan yang lurus, jalan yang sampai diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat inabah, jiwa dan perasaan nak kembali kepada Allah, mengikut jalan yang benar, hak ni perlu kena ada, barulah mari rasa gerun dan takut. Tuan-tuan, seseorang tak akan ada rasa gerun dan takut kalau dia betul-betul tak kenal kepada siapa yang dia patut kenal, yang dia patut gerun dan takut tu. Budak-budak ni, kita takutkan dia dengan hantu, kita takutkan dia dengan hantu, dia kenal ke tak kenal hantu tu? Bukan maksud saya memang kita pun tak kenal hantu, budak pun tak kenal. Maksud dia tahu sungguh tak pasal hantu. Hantu tu jenis benda yang menakutkan ke? Hantu tu benda yang melucukan? Ada tak dalam kepala dia? Hak jadi dia nak pi jalan tengah malam, kita kata hai hantu tu, hantu tu. Yang jadi dia lari dalam keadaan menangis, takut tu, sebab dia tahu tak hantu tu jenis apa? Hantu tu jenis hak menakutkan, mengerikan, muka huduh. Kalau jenis hak hantu tu baru dia kenal. Han tak takut hantu, hantu tu menantang apa? Dia tak tahu hantu tu apa. Relax jalan. Hantu tu, hantu apa dia hantu? Dia pun dia tak tahu hantu tu apa. Jadi orang yang nak rasa gerun dan takut pada Allah, hak nombor satu kena kenal siapa? Kena kenal hak kita nak rasa takut dan gerun tu siapa. Jadi kalau tak berapa kenal, mari tak rasa gerun tu. Kalau kita tak berapa nak kenal Allah, tak berapa nak rapat dengan Allah, macam mana nak mari rasa gerun dan takut pada Allah? Kita dengan dia pun tak kenal mana, kita dengan dia pun tak rapat mana. Jadi hak orang kenal sungguh-sungguh, tahu sungguh-sungguh tu, baru mari akan datang rasa sifat takut dan gerun. Saya minta maaf sungguh ni, sebab limitation time saya 9.30 ya. Saya berhabis ayat yang keempat. Tanzilan mimman khalaqal arda was samatil ula. Tanzilan, yang menurunkan Al-Quran, mimman, iaitu Tuhan zat, khalaqal arda, yang telah menjadikan bumi, was samawatil ula, dan 7 lapis langit yang maha tinggi, amat tinggi. Sekarang Allah nak menceritakan kepada kita, dialah Allah zat yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam masa yang sama nak menceritakan dialah zat yang telah menciptakan bumi dan 7 lapis langit yang maha tinggi. Ayat ni tuan-tuan tak rasa pelik ke? Tak rasa pelik ke sikit? Tak rasa pelik ke? Tang mana pelik dia? Tuhan yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Tuhan yang samalah yang menciptakan bumi dan 7 lapis langit. Biasa je ayat tu. Tapi orang yang selalu baca Quran, biasanya bila bab penciptaan Allah sebut langit dulu ke Allah sebut bumi dulu? Biasa. Biasa. Khalaqas samawati wal ard. Allah akan sebut, biasanya bab penciptaan langit bumi dia akan sebut 7 lapis langit dulu baru bumi. Sebab tu saya tanya tadi, tak rasa pelik ke hak ni dia sebut bumi dulu baru 7 lapis langit? Beza dengan cara biasa Allah bagi ni. Dan bila beza, adakah sama je? Cuma Allah, ayat ni Allah nak cipta, dia buat langit, dia buat bumi. Hak ni pun dia tukar pun, Allah buat langit, Allah buat bumi juga. Perkataan sama, ya, hakikatnya Allah lah yang menjadikan kedua unsur tu. Bumi pun Allah cipta, 7 lapis langit pun Allah cipta. Tapi bila Allah meletakkan tempat yang berbeza, Allah nak habaq apa? Allah nak habaq, pertamanya bila Allah sebut bumi dulu, Allah nak ceritakan sifat manusia ni.
Sifat manusia ni dia lebih kepada keduniaan dia. Dengan kata lain, peratusan yang paling besar biasanya menguasai manusia ialah materialisme. Dia akan ingat, dia akan kenang, dia akan mengagung-agungkan apa yang menjadi ruang lingkup kehidupan dia, dunia. Sebab tu Allah sebut dunia dulu dalam konteks ni. Kerana Allah nak suruh kita meningkatkan satu tahap. Bila Allah sebut dunia dulu, kemudian kepala kita Allah minta dongakkan satu tempat yang berbeza. Was-samawatil ula, 7 lapis langit yang tinggi. Ni pun jarang ayat sebut macam ni. Biasa Allah sebut apa? Langit dan bumi. Langit dan bumi ni, bumi dan langit dia sebut sifat bagi langit tu tinggi. Padahal kalau tak sebut tinggi, tahu tak langit tu tinggi? Tahu dah. Tapi kadar dia tak sebutkan kadar ketinggian dia tu macam mana. Sebut umum langit tu tinggi, kadar ketinggian dia tak tahu. Ni nak menunjukkan kepada kita bahawa kita perlu memahami Al-Quran ini diturunkan daripada tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi diturunkan Al-Quran. Mana dia datang daripada atas turun ke bawah. Dan kita semua berada di bumi untuk memahami bahawa, ingat, dua benda ni terkait rapat. Kita sekarang duduk di bumi, kena faham Tuhan yang sama, pencipta yang sama, yang ciptakan kita, hak hidup di bumi, Tuhan tu jugalah buat bumi dan segala kenikmatan dalamnya. Untuk kait ni, nak peringat balik, Tuhan yang tu jugalah hak buat kamu tu, Tuhan tu jugalah hak yang buat dunia ni, Tuhan tu jugalah hak buat spesies nikmat macam-macam, Tuhan tu jugalah yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah kemudian nak suruh manusia ni dongak, jangan berada pada level yang sama, jangan berada pada level keduniaan kamu. Jadi tingkatkan usaha kamu, capai untuk mengetahui tentang yang lebih tinggi. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara nak kenal Allah melalui pemberitaan yang dia sendiri bagi tahu tentang diri dia. Kita tak akan pernah diajak bersembang dengan Allah, jemput pergi kafe mana-mana, jumpa mana-mana, tak ada. Allah bagi tahu pasal dia, wahyu tu. Dia cerita dia ni sifat macam ni, dia berkuasa macam ni, dia tahu apa-apa semua. Tu dia cerita pasal diri dia. Cuma sini, was-samatil ula, langit yang tinggi ni pun kamu tak tahu dia punya kadar, kamu tak tahu dia punya tinggi. Tapi hakikatnya dia tinggi sungguh, satu tempat yang kamu tak mampu nak jangkau. Tapi kamu tahu tak dia tinggi? Tahu dia tinggi, tapi tinggi dia? Baik, contoh, ambil langit Tamar. Siapa boleh detect di mana langit Tamar ni? Dengan ilmu dia hak ada. Hak kita duk belajar apa? Toposfera ke stratosfera tu bukan tu. Tu hak belajar lapis-lapis awan tu. Ni hak sungguh-sungguh dikatakan langit Tamar pun kita tak tahu, apatah lagi langit ketujuh. Hak Rasulullah Isra' Mi'raj tu satu ilmu yang belum dicapai. Hakikatnya situ pun kita tak faham dan tak mampu kita bicarakan. Cuma Allah nak habaq dia tu tinggi, langit tu tinggi. Sebab Allah nak cerita apa lepas tu? Allah nak cerita apa? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah nak cerita ketinggian dia yang lebih tinggi lagi. Hak langit ni pun kamu tak boleh nak sembang dah. Hak pasal dia lagilah kita tak boleh nak sembang. Hak tak boleh nak kata apa. Cuma dia mari Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, beristiwa, bersemayam di atas arasy. Arasy tu lagi tinggi daripada langit. Allah atas tu lagi. Jadi hak langit, hak bawah tu, hak tu pun kita tak boleh sembang, kita tak boleh fikir, kita tak boleh faham dah bagaimana keadaan dia apa, apatah lagi nak sembang hak atas lagi. Hak atas lagi tu minggu lain lah, bulan lain lah tu ayat yang kelima. Cuma nak abad sini.
Faham dah tu? Faham dah tu? Okey, baik. Maksud di sini Quran mari nak menceritakan kepada kita. Ada jenis ayat-ayat yang sifat dia muhkamat dan ada ayat yang bersifat mutasyabihat. Ada ayat yang kita boleh persoalkan, kita boleh cari untuk tahu. Dan ada satu sisi kita terhenti, memang tak boleh nak buat apa. Sekat tu je. Takat tu saja. Ini hak dia, ini limitation dia, tak boleh lebih. Tak boleh nak persoal dah. Jasad lagu mana, jisim lagu mana, bentuk lagu mana, rupa lagu mana, tinggi lagu mana, besar lagu mana, berat lagu mana, itu semua out of persoalan. Paling penting di sini ialah keimanan kepada Allah yang memberitakan hal tersebut. Keimanan kepada zat yang memberitakan hal tersebut. Jadi saya berhenti setakat ni. Saya minta maaf sungguh-sungguh sebab saya hak masa sampai 9.30. Ada lagi urusan selepas ni. Jadi saya berhenti di sini. Mudah-mudahan pertemuan yang pertama ni, walaupun secara sederhana, mungkin kita kata tidak sebagaimana yang tuan-tuan harapkan ceramah perdana ni kan. Ceramah perdana nak suruh cerita merdeka tak merdeka, biar dulu. Jadi merdekakan benda ni dulu. Merdekakan benda ni dulu. Apa artinya kemerdekaan? Tak baca Quran. Apa artinya kemerdekaan? Tak faham Quran. Apa artinya kemerdekaan? Tak mau memahami isi-isi Al-Quran. Apatah lagi apa arti kemerdekaan kalaulah jauh lagi daripada pengamalan apa yang diperintahkan oleh Allah dan arahan-arahan Allah dalam Al-Quran. Jadi apa pun sepanjang malam ni, dia adalah nasihat pertama kali untuk saya yang bercakap, seterusnya kepada saudara-saudara saya, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat sekalian. Moga-moga adanya bantuan dan nusrah daripada Allah untuk kita terus meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ibadah dan keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa beriman dengannya dan segala rukun-rukunnya dan menjalani perintah-perintah, ibadat-ibadat dan apa dia? Menjauhkan diri kita daripada tegahan-tegahan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.